mempertahankan. Dia kata jangan salahkan kerajaan negeri. Oh, tak boleh salah kerajaan negeri. Sebab apa tak boleh salah dia kata? Dia kata kerajaan negeri dah buat peraturan dah. Kita dah bagi dah peraturan. Tapi mereka langgar. Bukan salah kerajaan negeri. Wah. Samalah macam kita nak kata, ya, undang-undang polis trafik mengatakan kena pakai helmet bila kita menunggang motosikal. Undang-undang tercatat, ya, kena pakai topi keledar. Ya. Kemudian tak ada polis yang pantau. Ya. Orang akan pakai, ada yang tak pakai topi keledar. Jatuh aksiden pecah kepala. Apakah kita nak kata, oh jangan salahkan kami. Kami dah buat undang-undang. Kena pakai topi keledar. Ha? Isunya saudara, bila kita dah buat undang-undang, tentulah ada pengakuasaan, tentulah ada pemantauan. Sebab itu polis bila buat undang-undang, JPJ bila ada undang-undang, dia ada pasukan peronda polis. Ya, ada roadblock, ada peronda dia. JPJ pun ada peronda dia, ada roadblock dia buat. Sebab dia nak pantau sama ada orang ikut atau tidak undang-undang itu. Pemantauan itu berlaku walaupun undang-undang itu ada. Macam itulah kerajaan Malaysia Madani. Kita buat luluskan konsep. Kita bagi dia. Ya, jangan pakai. Kita tak adalah bagi peraturan. Oh, konsep mesti menutup aurat. Tak ada. Kita pakai pakaian yang beradab. Yang sesuai dengan adat ketimuran dan budaya negara kita. Sebab apa kita tak sebut tutup aurat? Sebab kita tahu. Kita buat konsep itu bukan untuk orang Islam. Kita buat konsep itu adalah untuk mereka yang bukan Islam mendapatkan hiburan. Sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, kita tidak boleh menafikan hak bukan Islam untuk mengikuti hiburan. Itu hak mereka. Nak dengar hiburan. Cuma tugas kerajaan adalah untuk memantau. Untuk memberi garis panduan. Betul, kamu boleh berhibur. Tetapi ada batas dia. Mereka ada orang Melayu, orang Malaysia, apa batas dia? Kamu tidak boleh dah pakai seluar dalam. Penyanyi tidak boleh pakai bikini atau seluar dalam atas pentas. Ada adab dia. Walaupun dia bukan Islam, ya, tidak ada aurat bagi mereka, tetapi kita letak garis panduan. Ada adab budaya yang harus kamu patuhi. Kamu boleh berhibur, tapi ada batas dia. Pemakaian, pergaulan pun ada batas. Ya, tidak dibenarkan dalam konsep itu kamu berpeluk-peluk, bercium-cium, bergomol-gomol. Tak boleh. Ya, ada adab dia yang kita letakkan. Kalau kamu langgar, serta-merta kita akan tamatkan. Ini cara kita memantau. Bukan kita biarkan habis konsep, lepas itu baru kita bising. Ya, kita biarkan habis konsep, kemudian kita beritahu kami tak salah. Kami dah bagi tahu dah, tapi dia langgar, macam mana? Tak boleh macam tu, saudara. Ini yang berlaku di Kelantan. Di Kedah juga. Sebab itulah kita mempertikaikan bukan konsep itu. Kita mempertikaikan dari segi garis panduan yang kamu beri dan pelaksanaannya dan penguasaannya. Itu kita pertikaikan. Dan kita juga pertikaikan kamu sering duk selak kain orang. Ini masalah juga. Kamu duk selak kain orang, rupa-rupanya dalam kain kamu penuh kurap. Sibuk pergi mana-mana. Selak kain orang, selak kain orang. Nak tengok ada kurap ke, ada panau ke. Rupa-rupanya dalam kain dia lagi banyak panau. Dalam kain dia lagi banyak kurap, saudara. Tinggal lagi kita tak selak je. Dia terselak dengan sendirinya. Selama ini mana ada kita nak selak dia orang? Tak cari pun salah dia orang ni. Dia duk cari salah kita. Apa PMI buat semua tak betul. Baca doa tak boleh, mengislamkan orang saudara baru tak boleh, baca khutbah pun dia kata membohong. Ya, naik kereta bang tak boleh. Naik kereta, pergi sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, kata dia cirit. Zaman dia cirit lu cakap je. Rakyat jangan ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, tapi dia main golf waktu Covid. Dia tak bagi rakyat ke sana ke sini. Tapi dia main golf. PMX ini ada orang yang buat kerja, memanglah ke sana ke sini. Tapi tunjuk kat kita, satu negeri yang dia pergi tak bawa hasil. Mana negeri yang PMX pergi tak bawa hasil? Semuanya bawa hasil, saudara. Dia bentangkan dalam kabinet, dia bentangkan dalam parlimen. Baru ini orang tanya dia apa hasil lawatan, dia sebut dalam parlimen. Dia pergi sana, apa dia dapat, pelaburan apa dia dapat, apa yang dia dapat. Semua dia cerita. Dia bukan pergi macam Den Cirit. Tanya Den Cirit, apa dia pergi. Sementara dia jadi 17 bulan dia jadi menteri. Ke mana negara dia pergi?
Ya, tak ada negara dia pergi, tak ada pelaburan yang dia bawa. Dalam negara pun dia tak dapat bawa. Dan negara pun dia tidak boleh atasi masalah. Macam mana dia nak cari pelaburan kat luar? Dalam negara pun rakyat terpaksa angkat bendera putih nak makan. Ya? Dalam negara pun rakyat terpaksa korek tabung seri ke WSP kerana dia sesak hidup. Dan negara pun ramai bunuh diri waktu dia. Ya? Hari ni dia pertikaikan PMBEK ke sana ke sini, ke sana ke sini. Lepas tu berangan nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Na'udzubillah min zalik. Berdoalah kita dengan ramai saudara supaya tidak lagi diangkat pemimpin seperti ini. Cukuplah. Ya, cukuplah saudara. Serik saudara. Walaupun 17 bulan dia jadi Perdana Menteri. Ya, amat menyukarkan, amat menyakitkan kita. Ya, menderita saudara. Ya Allah, memang menderita. Nampak sangat Allah tak beri rahmat. Ya, taufik dan hidayah sebab tu dia jadi kerajaan. Sebab itu kita tengok bala bencana, penyakit bertambah-tambah. Satu hari beratus orang mati. Orang bunuh diri, orang hilang pekerjaan, apa semua saudara. Ya, sebab apa? Tidak ada petunjuk dan kasih sayang Allah kepada dia sebab dia menjadi Perdana Menteri kerana mengambil hak orang lain. Ya, dia jadi Perdana Menteri bukan hak dia. Kalau dia duduk di tempat yang bukan hak dia, maksud dia berlaku kezaliman. Ya. Apa maksud kezaliman? Apa maksud keadilan? Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, itu dinamakan kezaliman. Permintaan 17 bulan adalah permintaan menteri yang zalim kerana mengambil hak orang lain. Sebab itulah kita rasa sepanjang dia jadi Perdana Menteri, macam-macam benda pelik berlaku. Dan benda pelik itu berterusan sampai hari ini. Apabila kita dedahkan, oh skandal Jana Wibawa, menantu lari keluar negara. Ramai lagi. Ya, yang hari ini akan terdedah satu persatu. Yang selama ini kita katakan parti lebay tidak rasuah terdedah, rupanya ada juga rasuah pilihan raya. Sebab itu berlaku pilihan raya di Kemaman. Ya. Sebab itu saya katakan, dulu lagi kita pesan, ya, apa pun pemimpin yang datang kepada kita menyampaikan pandangan politik, ya, ceramah politik mereka, jangan terus telan. Kita ada, Allah beri akal dan fikiran. Ya, bagi orang Islam kita ada juga iman dan sedikit ilmu pada kita. Buatlah penilaian. Ya. Dan negara kita tak banyak tokoh yang dikatakan yang boleh memimpin, yang disebut-sebut untuk menjadi pemimpin. Di antaranya siapa? Mahathir Mohamad. Konon-kononnya Mahathir boleh jadi pemimpin balik semula. Ini cuba diangkat oleh kumpulan-kumpulan taksub kepada orang tua saka ni. Ya, dia kata Mahathir dah menjadi pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri, 22 bulan jadi Perdana Menteri, maka dialah yang layak boleh mengangkat martabat negara kita. Satu lagi tokoh siapa? Din Cirit. Ini Abah ni adalah kesayangan orang Melayu. Sebab apa orang Melayu sayang ke Abah? Sebab Abah bagi keluar duit ke BSP. Sebab apa orang Melayu sayang ke Abah? Sebab Abah kata duduk di rumah, jangan keluar, jangan pergi pejabat, gaji jalan. Tak payah pergi pejabat, duduk di rumah, gaji jalan. Sebab apa orang sayang ke Abah? Budak-budak sudut ke Abah, pasal tak payah sekolah, duduk belajar di rumah saja. Memang orang sayang lah macam ni. Ya, terutama orang Melayu. Suka. Ya. Jadi ini tokoh. Dan satu lagi tokoh, Dato' Seri Ibrahim. 3 tokoh ini aja. PAS, Haji Hadi. Haji Hadi jangan sebut. Sebab PAS sendiri pun tak pernah mencalonkan Haji Hadi bakal Perdana Menteri. Maknanya PAS sendiri pun tahu bahawa dalam pimpinan dia tidak ada layak jadi Perdana Menteri. Sebab itu nama Haji Hadi tidak pernah pun diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Dia hanya menumpang orang saja. Dia dapat jadi duta khas pun tak apa. Walaupun dia parti yang besar menang pilihan raya dulu. Duta khas je. Paling tidak timbalan Perdana Menteri. Tapi dia tak boleh. Dia tahu kemampuan dia. Dia pernah jadi Menteri Besar Terengganu sepenggal je pun. Ya. Macam mana dia jadi menteri kalau tanya lain jawab lain? Macam mana dia jadi Perdana Menteri kalau 14 jalur Galuh Gemilang itu dia sebut adalah bermakna 14 suku kaum di Malaysia. Bukan saya fitnah saudara, ada. Ya, dia mengajar budak-budak sekolah ni. 14 jalur Gemilang itu maksudnya ada 14 suku kaum bangsa di Malaysia. Itu basic, budak pasti pun tahu. Budak tadika kemas pun tahu maksud 14 jalur gemilang ini. Tapi Haji Hadi mengajar budak 14 jalur gemilang ini adalah menandakan negara kita bermacam kaum, ada 14 bangsa kaum. Orang macam ni macam mana kita nak angkat jadi Perdana Menteri, saudara? Sebab itu PAS tak calonkan dia Perdana Menteri. Jadi yang ada tinggal adalah Anwar Ibrahim, Muhyiddin dan Mahathir. Okey, 3 orang ni kita nilai. Ya, terutamanya saya nak bagi tahu orang PAS lah. Di Kemaman khususnya, ya, yang paling raya sekarang. Antara 3 ini, Mahathir, Muhyiddin Din Cirit dan Anwar Ibrahim. Di antara 3 ni, mana satukah pemimpin yang tidak pernah
mengatakan PAS parti ajaran sesat. Ini saya tanya orang PAS ni. Saya tanya one on. Jujur. Tanya. Ya, ini bukan soalan politik. Anda sokong mana? Ya, jujur. Dengan hati yang jujur. Kamu nyatakan. Din Cirit, Mahathir, Anwar. 3 tokoh utama sekarang ni yang dikatakan nak pimpin negara ni. Ya, yang boleh mimpin negara ini. Di antara 3 ini saya tanya kepada penyokong-penyokong PAS. Siapakah pemimpin yang tidak pernah menyatakan PAS parti ajaran sesat? Jawapannya, kamu suka atau tidak suka? Jawapannya adalah Anwar Ibrahim. Dalam sepanjang kerjaya politik dia, sama ada sebelum masuk UMNO, kemudian dia masuk UMNO lawan PAS, kemudian dalam Pakatan Rakyat, Barisan Alternatif Pakatan Rakyat, kemudian berpisah pula dengan PAS, lawan PAS balik. Sepanjang politik dia, tak pernah keluar daripada mulut Anwar PAS parti ajaran sesat. Dia pernah kritik Haji Hadi, dia pernah tegur Haji Hadi, dia pernah tegur pemimpin PAS. Tapi belum tergamak lagi Anwar mengatakan PAS parti ajaran sesat. Kerana ini melibatkan akidah. Dan Anwar tidak suka bermain dengan akidah. Sebab itu dia tak keluar. Tak pernah disebut pun PAS parti ajaran sesat. Kalau Mahathir, Mahathir banyak kali disebut. Bukan sekadar PAS parti ajaran sesat. Ya, dia pernah kata yang mati di Memali itu mati katak. Mati katak, saudara. Ya, yang orang PAS duk hargai sangat mangsa-mangsa Memali ni. Mereka kata syahid. Mahathir kata mati katak. Muhyiddin Yassin beberapa kali dia kata PAS parti ajaran sesat. Ya? Jadi kalau kita boleh menilai dengan jujur, dengan hati kita, dengan akal yang Tuhan bagi pinjam, ya? Lupakan seketika taksub kita kepada politik. Tanya jujur hati kita. Ya, antara 3 pemimpin ini, siapa yang tidak pernah menghina akidah parti politik kamu? Ini soalan yang saya tanya pada orang PAS. Ya, kamu kena jujur untuk memilih pemimpin. Ya, tapi kenapa Haji Hadi masih lagi mahu pada Mahathir? Kenapa Haji Hadi masih boleh menerima Muhyiddin? Sedangkan kedua-dua tokoh ini, ya, sampai sekarang dia tak tarik lagi tuduhan itu. PAS parti ajaran sesat itu. Tapi Haji Hadi boleh pilih pemimpin yang pernah menghina parti dia. Dia boleh pilih pemimpin yang pernah mengatakan yang mati di Memali itu mati katak. Haji Hadi boleh pilih mereka sebagai penasihat. Dia pilih Muhyiddin sebagai Ketua Perikatan Nasional. Dia pilih Mahathir sebagai penasihat pada 4 negeri. Dan dia melawan Anwar. Menentang Anwar habis-habisan. Jadi kalau nak pilih kawan pun tak pandai. Tak tahu nak pilih kawan. Macam mana kita nak harapkan mereka menjadi pemimpin negara kita? Nak pilih kawan pun tak pandai. Kalau kita dengan anak kita, kita selalu sebut dengan anak kita. Kita selalu nasihat anak kita. Ya? Anak kita bersekolah, kita nasihat, pilihlah kawan-kawan yang elok. Pilihlah kawan-kawan yang baik. Jangan berkawan dengan kawan yang isap okok. Jangan berkawan dengan perempuan lelaki atau perempuan yang lia-lia ni. Yang lelaki janganlah kawan rapat dengan lelaki yang suka merempit motor siang malam ni. Kita akan nasihat anak kita supaya pandai pilih kawan. Dan kamu sebagai ahli politik, sepatutnya kamu juga menasihati pemimpin kamu, ya, supaya pandai pilih kawan dalam politik. Kenapa nak pilih kawan yang terang-terang pernah menghina Islam, yang pernah menghina sunnah Nabi, yang pernah menghina parti kamu? Bukan hina sikit-sikit, melibatkan akidah. Bila kita katakan ajaran sesat, maksudnya akidah, saudara. Akidah. Orang yang permainkan akidah ahli kamu, orang yang permainkan akidah parti kamu, kamu boleh terima sebagai kawan. Tetapi orang yang tidak pernah usik pun akidah parti kamu, kamu jadikan musuh dan kamu serang dia habis-habisan siang dan malam. Sebab apa dibuat demikian, saudara? Sebab adanya anda, ya, anda walaun-walaun yang mempertahankan pemimpin seperti ini. Sebab itu dia berani. Sebab itu apa dia sebut, semua orang akan sokong dan orang tidak akan pertikaikan. Muktamar PAS baru ini, pernah dengar suara-suara yang mengkritik pemimpin? Tak ada, saudara. Semuanya mengampu, semuanya sibuk dengan bertakbir. Ya? Sebab itulah pemimpin itu berani. Agama itu diperdagangkan semau-mahunya. Digunakan agama itu untuk menyerang orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Bila kita kata Khawarij, dia marah. Tapi itulah unsur-unsur Khawarij yang ditanamkan di dalam parti PAS. Tidak boleh menerima pandangan orang lain.
Sebab itu tak pelik Allah dedahkan satu persatu beberapa pimpinan PAS yang kali ini yang menghadapi kes mahkamah kan di Saman. Bila menyatakan kumpulan DAP ini keturunan Jim Peng yang menyatakan bahawa Menteri Pendidikan tidak membenarkan azan di sekolah, tidak boleh bertakbir di sekolah, tidak boleh baca doa di sekolah dalam isu Palestin, yang seperti mana MP Jasin tersebut ya menuduh Fadlina Menteri Pendidikan mengeluarkan arahan sedemikian. Mereka ini disaman, saudara. Isunya bukan saman. Isunya bukan apa keuntungan daripada saman itu, tetapi isunya adalah moral. Moral ini tidak ada nilainya. Tidak boleh diganti dengan saman berapa juta sekalipun. Kerana Islam meletakkan moral adalah perkara yang paling tinggi. Ya. Kerana Islam meletakkan moral itu, yang tidak boleh dibayar dengan saman pun. Tetapi terpaksa disaman juga sebab kita nak tunjukkan kepada masyarakat Islam bahawa masih ada lagi ya orang yang mengaku ulama, yang pakai serban dan jubah janggut yang panjang, tetapi mereka melakukan fitnah. Kenapa mereka berani lakukan fitnah? Kerana adanya orang seperti kamu, wahai walaun-walaun, yang mempertahankan dia. Bahkan kamu sanggup keluarkan duit kamu untuk membayar saman penfitnah-fitnah ini. Sebab itulah Islam itu tidak dipandang lagi ya. Islam itu dilihat begitu memalukan di mata pandangan orang bukan Islam. Kerana perbuatan kita ya, kita tidak ada lagi hikmah dalam kita berdakwah, sedangkan kita selalu baca ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah billati hi ahsan ya, balik serulah kepada Allah Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ini yang Quran ajar, tapi kita tidak ada kebijaksanaan, bahkan kita berucap saja terus memfitnah. Seperti Mastura, apa yang berlaku pada Mastura, MP Jasin, Haji Hadi juga menulis PKR menentang Al-Quran. Dalam Facebook dia keluar. Inikah politik yang nak kita tunjukkan bahawa Islam itu adalah syumul, Islam itu indah, Islam itu menggalakkan kepada penyatuan dan perdamaian. Jauh sama sekali, saudara. Sebab itu saya nak menyeru ya kepada orang-orang di Kemaman ya, supaya menolak fahaman politik seperti ini dan jangan menghantar ahli parlimen daripada golongan-golongan yang hanya nak memenuhkan Dewan Rakyat, tetapi satu kebaikan pun mereka tak mampu bawa ke dalam parlimen. Selain daripada memainkan sentimen agama dan juga kaum yang langsung tidak memberi faedah kepada negara kita. Isu masalah negara kita ini bukan masalah kaum. Masalah di negara kita ini bukan datangnya daripada orang yang mengadakan konsep-konsep. Masalah dalam negara kita ini bukan bermula daripada orang yang menuntun konsep-konsep ini, tetapi masalah yang berlaku di negara kita ini adalah kerana adanya pemimpin perasuah penyakau, pemimpin-pemimpin penunggang agama dan juga pemimpin-pemimpin yang mainkan sentimen kaum. Ini yang merosakkan negara kita, bukan kerana adanya konsep, bukan kerana adanya ramai orang tengok konsep. Itu bukan masalah besar negara kita. Masalah besar negara kita dirosakkan oleh ini ni, pelacur-pelacur politik yang sentiasa masih jalan untuk mereka mendebuk atap, untuk menjatuhkan kerajaan demi kepentingan mereka. Ini masalah dia dan kita hadapi orang-orang ini dan berjanjilah kita ramai-ramai di sini, saudara, bertempurlah kita bersama dengan mereka. Jangan benarkan satu saat pun mereka untuk menjalankan usaha menjatuhkan kerajaan Malaysia Madani ini. Kita bermula di Kemaman. Ya, walaupun orang kata Kemaman ni mustahil untuk kita menang, ini kubu bagi PAS, saya nak nyatakan Kemaman pernah menjadi kubu Barisan Nasional. Kemaman pernah menjadi kubu PAS dan Kemaman juga pernah menjadi kubu keadilan. Kita pernah menang di Kemaman juga, saudara. Sebab itu berusaha dan terus berusaha. Jangan putus asa. Menang kalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kalau kita dapat tingkatkan sedikit lagi ya orang-orang di Kemaman khususnya di Terengganu ini supaya mereka memahami perjuangan kita dan menolak perjuangan PAS, bagi kita itu adalah kejayaan. Ya, usaha kita lakukan ini insya-Allah kalau niat dia betul, insya-Allah akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita berusaha dengan niat yang lain ya, kerana peribadi kita tak sokong Samsuri kerana Samsuri ini tak handsome, Samsuri ini peribadi, kita tidak dapat pahala. Tetapi kalau kita nak lawan Samsuri kerana perjuangan ini, kerana kita nak dapatkan perjuangan agar rakyat Kemaman meletakkan seorang wakil rakyat yang mampu membawa suara rakyat, yang selari dengan kerajaan Malaysia Madani ini, insya-Allah Allah memberikan jalannya kepada kita. Okey tadi, bolehlah tadi kita cakap bagi tadi bagi Tok Adi Gulung dulu.
Okey, baik, baik. Masuk-masuk terus Pencerahan gulung ni Tok Adi. pencerahan dan juga apa yang sangat bagus, yang sangat kompak, padat dan penuh makna dan berisi lah saya rasa Abang Wan ya. Okey, jadi Sambung, saya pun sambung, sambung terus. nak gulung pun Abang Wan dah gulung semua dah ni. Cuma Berapa saya nak pandangan Tok Adi? ginilah. Saya nak pesanlah kepada ahli-ahli ataupun rakyat di Kemaman ya. Saya boleh nyatakan bahawa saya nak berkempen lah, undilah calon nombor 1 iaitu Tan Sri Afandi ya, Muhammad Afandi. Okey, kalian tengoklah, kalian nilai sendiri apa yang telah dilakukan oleh Menteri Besar Terengganu selama pemerintahan beliau terhadap negeri Terengganu. Boleh nilaikan sendiri apa jasa baik dan juga apa-apa yang telah dibuat untuk keselesaan rakyat di Kemaman. Kalau kita tengok, bagilah peluang kepada calon BN ni untuk menjadi wakil anda di Parlimen. Sebabkan kalau kita bagi pada Dr. Sam ni yang dah sekarang memegang jawatan Menteri Besar Terengganu dan juga memegang 7 portfolio. Saudara bayangkanlah betapa sibuknya dia kan dengan 7 portfolio dan juga sebagai Menteri Besar. Ini kan pula dia nak tambah lagi jawatan dia sebagai ahli parlimen. Tuan-tuan bayangkanlah, adakah dia layak mengemudi Kemaman terutamanya untuk meluahkan apa-apa permasalahan saudara di parlimen, sedangkan beliau sendiri begitu sibuk di adun sendiri ataupun di negeri Terengganu sendiri ya. Sementara itu bagi Tan Sri Muhammad Afandi ini, saudara-saudara tengok sendiri apa kriteria dia, apa pendidikan dia, latar belakang dia, saudara-saudara boleh tengok sendiri. Beliau adalah seorang yang berdedikasi, bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang mempunyai pengalaman luas dari segi mentadbir dan juga dari segi urusan-urusan kerajaan yang lain. Beliau sangat luas pengalaman. Yang kedua, saya nak gulung di sini bahawa hati-hatilah dengan golongan-golongan Khawarij ni, yang mana mereka ada mempunyai ciri-ciri yang tertentu lah. Bagi saya ada 5 ciri-ciri yang besar di sini. Nombor 1, mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. 2, walaupun mereka ni sama-sama Islam. Yang kedua, menurut mereka Islam yang benar adalah Islam yang diamalkan oleh kumpulan dia saja. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan kafir perlu dikembalikan ke jalan yang benar, namun mereka hanya mengikut acuan mereka sendiri. Yang keempat, kerana tidak sepahaman dengan lingkungan sekitar mereka, kaum Khawarij mengangkat imam ataupun pemimpin-pemimpin mereka daripada golongan mereka sendiri. Yang kelima, ini yang paling bahaya ya. Kaum Khawarij bersikap fanatik dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ini saudara-saudara tengok sendiri. 5 ciri-ciri tersebut, adakah ini ada pada parti yang ada di Malaysia ni? Parti yang mana yang ada ciri-ciri tersebut? Jauhilah. Kalau kita tak nak tersesat, jauhilah. Pilih parti yang lain yang masih berlandaskan orang Melayu dan Islam itu sendiri. Bukan hanya parti dia saja, bukan hanya parti PAS saja yang merasakan Islam. Parti lain pun seperti PKR, Amanah dan juga UMNO itu pun Islam juga. Ramai majoriti Melayu di dalamnya dan beragama Islam. Kita tengok sendiri siapa yang mengamalkan Islam dengan baik. Sama ada parti PAS ataupun parti-parti yang lain. Jangan gunakan Islam sebagai candu untuk memperbaiki atau merampas hak orang lain. Jangan menggunakan Islam untuk menunggang agama ni, untuk menggunakan Islam sebagai bahan mencapai matlamat politik. Saudara-saudara tu pilihlah sendiri. Yang ada di sini 437 orang ni nilaikanlah sendiri. Untuk rakyat Kemaman, sebagai akhir sekali Abang Wan, untuk rakyat Kemaman, undilah BN. Undilah BN. Nilailah sendiri. Mana yang terbaik itu je. Mana yang terbaik di antara yang terbaik. Terima kasih Abang Wan. Okey, terima kasih kepada Tok Adi. Wah, banyak pesanan Tok Adi kepada orang Kemaman. InsyaAllah dari masa ke masa kita akan terus cerita tentang Kemaman dan isu-isu politik semasa. Terima kasih banyak kepada Tok Adi yang sudah naik di ujung-ujung ni.
Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudi bagi gift pada kami di atas ini. Terima kasih banyak kepada anda semua. Mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah SWT. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.